Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk kita menyambung semula tadabbur kita pada petang ini, iaitu sambungan bagi surah Yasin ayat 48. Baik, jadi saya akan bacakan daripada ayat 48 sehinggalah kepada ayat yang ke-54, ya. Betulkan saya kalau saya tersilap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Baik, kita lihat mafhum dan terjemahan daripada ayat yang saya bacakan tadi. Dan apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat, mereka bertanya kepada Rasul itu sambil dalam keadaan mempersendakan, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika benar kamu ini adalah orang-orang yang bercakap benar, maka kami sentiasa bersedia untuk menunggu kedatangan hari akhirat itu. Ayat 49, mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan dengan secara mengejut yang akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar, merundingkan urusan dunia masing-masing. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, yakni wasiat atau lainnya, dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya sama sekali. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala menghidupkan orang-orang yang telah mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasulnya sebelum ini.
Hanyalah dengan berlaku satu pekikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima pembalasannya. Sesungguhnya. Sorry. Kemudian ayat 54, saya tertinggal tadi. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang telah kamu kerjakan. Baik. Jadi demikian adalah maksud dan terjemahan daripada ayat 48 sehingga ayat yang ke-54. Kurang lebih dalam 7 ayatnya. Baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang beberapa perkara. Yang pertamanya adalah Allah Taala menceritakan kepada kita tentang sifat kesombongan dan keangkuhan orang-orang yang kufur dengan ia mempersendakan azab Allah yang sedang menanti mereka pada hari akhirat. Selepas daripada itu Allah bawakan kepada kita tentang bagaimanakah penyesalan mereka, yakni penyesalan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur apabila telah pun menimpa kepada kita, kepada mereka, telah mendatangi kepada mereka kedahsyatan hari kiamat itu. Di waktu itu merekalah orang yang paling menyesal dan merekalah orang yang paling ingin untuk diselamatkan ia daripada azab yang menanti mereka itu. Kemudian di penghujung ayat yang kita bacakan tadi, penutupnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya tidak ada di antara sesiapa pun pada hari akhirat itu semasa diadili oleh Allah yang mereka itu dianiayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala menghumbankan mereka ke dalam neraka tanpa Allah Taala SWT mengadili mereka terlebih dahulu atau menegakkan bukti dan saksi ke atas mereka dahulu. Okey, itu adalah secara gambaran ya, daripada maksud ayat yang saya bacakan tadi, dan sekarang ni kita pergi kepada pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, pada ayat 48 ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pengajaran. Pengajaran dia adalah larangan untuk mempersendakan atau memperolok-olokkan agama dan peringatan yang telah Allah datangkan kepada kita. Maknanya ayat ini melarang untuk mempersendakan atau memperolokkan agama, dan juga larangan-larangan dan peringatan-peringatan yang datang daripada Allah dan Rasul. Kerana perbuatan mempersendakan dan memperolok-olokkan agama dan juga peringatan daripada Allah dan Rasul ini, ia termasuk di antara perbuatan dua golongan manusia. Yang pertama adalah orang kafir dan musyrik, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Yasin ini. Yang kedua, ia adalah termasuk daripada perbuatan sikap orang-orang munafik. Ini disebutkan dalam surah Taubah yang mana Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Allah berfirman, apakah wahai orang munafik tentang peringatan daripada Allah dan Rasulnya itu kamu ingin menjadikan ia sebagai sesuatu yang dipersendakan atau yang diperolok-olokkan. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya sikap mempersendakan, memperolokkan agama dan peringatannya, ia termasuk di antara
sikap orang kafir dan juga sikap orang munafik. Ya, jadi dua sifat ini perlu kita jauhi, perlu kita hindarkan, perlu kita elakkan kerana ia adalah sifat yang tidak hanya ada dan wujud melainkan pada orang yang kufur kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, dan demikian juga kepada orang yang bersikap munafik, yakni berpura-pura kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, itu yang pertama. Kemudiannya ayat ini juga memberikan pengajaran yang kedua, iaitu larangan untuk kita meminta agar dipercepatkan atau disegerakan azab. Sedangkan Allah Ta'ala menuntut kepada kita untuk memohon agar disegerakan taubat. Allah menuntut kita supaya meminta kepada kita, kita ni perlu menyegerakan taubat. Kita perlu menyegerakan melakukan amal soleh. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan amal kebaikan. Dan Allah melarang kita untuk kita meminta agar disegerakan kepada seseorang itu akan balasan, azab, hukuman dan sebagainya. Kerana bimbang jika azab itu disegerakan oleh Allah, mereka tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka telah dibinasakan oleh musibah dan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu kepada mereka. Baik. Kemudiannya, sekejap ya, ada okay, baik. Jadi di sini Allah Ta'ala melarang kita meminta agar disegerakan balasan, azab, hukuman. Ya, kerana perbuatan itu juga adalah merupakan perbuatan sikap orang-orang yang angkuh dan sombong dan orang yang durhaka dan kufur. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala tidak menyukai sifat ajal. Apa itu ajal? Ajal ni ada banyak jenis lah. Ajal ni maknanya tergopoh-gapah, tergesa-gesa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat Quran, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ فَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ. Allah Ta'ala berfirman, mereka yang kufur, yang sombong itu, apabila mereka diperingatkan tentang azab Allah, mereka dengan angkuh berkata, segerakanlah azab. Sedangkan Allah kata, jawablah pada mereka, Rasulullah, kalaulah bukan kerana Allah Ta'ala telah tentukan untuk mereka, bilakah waktu yang Allah akan binasakan mereka, nescaya Allah akan segerakan azab itu ke atas mereka. Maksudnya, Allah Ta'ala larang seseorang tu jangan minta disegerakan azab. Jangan minta disegerakan bala dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala telah tentukan bagi seseorang itu bila kehancurannya, bila kebinasaannya. Ya? Dan bila sampai waktu itu, Allah akan menghancurkan mereka. Allah akan membinasakan mereka. Itu janji Allah Ta'ala. Ya? Maka di sini menunjukkan kepada kita, yang pertama yang dilarang adalah ajal meminta azab. Maknanya kita, seseorang tu minta agar mencabar agar disegerakan azab kepadanya. Padahal jika dia mengetahui Allah menangguhkan azab kepadanya adalah lebih baik. Sebab antara sifat rahmat Allah, Allah tidak segerakan azab kepada hambanya kerana Allah ingin memberi peluang kepada hambanya untuk bertaubat, untuk insaf, untuk memperbaiki diri, untuk islah, untuk beriman dan sebagainya. Baik. Kemudiannya,
Di sini juga menunjukkan kepada kita ajal yang kedua, jangan minta disegerakan mati. Maksudnya bila seseorang itu ditimpa sesuatu musibah, ditimpa sesuatu penyakit, apa saja kekangan, jangan ia minta disegerakan mati. Ya, kerana dia tidak tahu jika mati itu disegerakan ke atasnya, sedangkan kehidupan selepas mati itu adalah jauh lebih sulit, jauh lebih dahsyat berbanding kehidupan yang dia lalui di dunia ini. Selain daripada dia dah tak dapat beramal lagi. Yang ketiga, jangan meminta disegerakan rezeki. Tadi disegerakan azab. Kemudian disegerakan mati kerana dah tak tahan dengan ujian. Kemudian disegerakan rezeki. Sebab tu Nabi SAW berpesan bahawasanya janganlah la tasta'jilu fi talabir rizq. Janganlah kamu meminta agar disegerakan rezeki bagi kamu. Kerana tidaklah Allah menetapkan sesuatu rezeki kepada hamba-Nya, melainkan Allah akan mencukupkan rezekinya, kemudian akan datanglah ajalnya. Apa maksudnya? Maksudnya sebelum manusia itu mati, Allah akan tunaikan semua rezekinya. Maknanya Allah akan penuhi semua rezekinya. Maknanya katakan setiap orang tu ada rezeki dia. Bila dia minta segera, maknanya Allah akan segerakan semua rezekinya, dan bila cukup dah rezekinya, dia akan matilah. Sebab memang rezeki dia banyak tu saja. Allah dah tentukan banyak itu. Jadi bila dia minta disegerakan, bila rezekinya telah mencukupi, maka akan sampailah padanya ajalnya. Sebab tu baginda sebut dalam hadis fa ajmilu fit talab. Oleh kerana itu, bila minta rezeki, mintalah dengan cara yang ajmal, yang elok, kata Nabi SAW. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW itu menyatakan bahawasanya dalam hadis yang Allah, kejap ya. Saya nak cari riwayat dia. Dan riwayat Ibnu Majah. Ya. Baginda kata, bertakwalah kepada Allah dan mintalah rezeki itu dengan cara baik. Kerana seseorang itu tidak akan mati sehingga Allah akan cukupkan rezekinya. Ya. Jadi maknanya kalau nak minta rezeki, kita mintalah Allah dekatkan kita dengan rezeki yang halal dan jauhkan kita daripada rezeki yang haram. Itu sepatutnya. Bukan kita minta, ya Allah penuhkanlah rezeki aku cepat, ya Allah kayakanlah aku cepat, ya Allah. Jangan. Sebab bila dipenuhi rezeki itu, berarti sampailah ajal kepadanya. So larangan meminta segera azab, meminta segera kematian, meminta segera rezeki, ya. Kemudian juga meminta agar disegerakan hajatnya. Ini pun Allah Ta'ala tak suka. Maksudnya bila kita minta sesuatu hajat kepada Allah Ta'ala, kita minta Allah segerakan tunaikan hajat kita. Ya, tak kisahlah hajat apa-apa saja daripada hajat dunia kita ni ke apa ke, kita tak boleh bersabar, kita minta Allah Ta'ala segerakan memenuhi keinginan dan hajat kita itu. Ya, sedangkan Allah tidak akan memenuhi melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita yang terbaik untuk kita. Kemudian kita lihat pada ayat 49. Pada ayat 49, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana azab yang mereka cabar-cabarkan itu, ia akan menimpa mereka dengan satu tiupan sangkakala yang amat dahsyat dan akan menghancurkan mereka itu dalam keadaan wahum yakhissimun. Mereka masih lagi yakhissimun. Apa maksud yakhissimun? Masih lagi berbalah, masih lagi berbunuhan, masih lagi dalam keadaan bertengkar, masih lagi dalam keadaan bermusuhan kerana dunia. Maknanya kiamat ni tidak akan berlaku, tiupan sangkakala ni tidak akan ditiupkan, melainkan ia akan ditiupkan dalam keadaan
Ya, dalam keadaan bagaimana? Iaitu dalam keadaan manusia itu masih lagi bercakap tentang dunia, berebut tentang dunia, bergaduh tentang dunia, bermusuhan tentang dunia dengan dunia. Maknanya gambarannya adalah manusia tetap berada dalam keadaan kelalaian, dan ketika itulah akan ditiupkan padanya sangkakala untuk menghancurkan dan membinasakan, ya, alam ini. Itu adalah merupakan gambaran kepada bagaimana Allah datangkan azab kepada mereka. Okey, baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat yang ke-49 ini? Pengajaran yang Allah nak sampaikan adalah azab Allah Ta'ala itu akan datang dengan secara mengejut. Baghtah. Suatu dalam ayat Quran yang lain banyak tempat Allah Ta'ala sebut illa an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kalau kita kaji dalam seluruh bencana alam yang berlaku ini, ya, apa jua bentuk bencana alam, baik tsunami, baik puting beliung ke, baik gempa bumi ke, dan yang seumpama dengannya yang dahsyat, kesemuanya memberikan bukti sejarah yang uh, azab yang seperti ini, bala yang seperti ini rata-ratanya berlaku dengan secara mengejut. Walaupun manusia dapat predik, manusia dapat menduga tentang bilakah azab itu kemungkinan akan berlaku, tetapi mereka tidak boleh memastikan yang ia benar-benar berlaku seperti itu, atau mungkin yang tak terduga lebih dahsyat daripada itu. Ya? Walaupun kita ada teknologi sekarang ni boleh membaca cuaca yang cuaca di sekeliling kita, tetapi bacaan yang seperti itu pun tidak akan dapat membaca dengan tepat, ya, kerana kadang-kadang sesuatu bacaan itu menyalahi dengan apa yang tak terduga apabila berlakunya sesuatu bencana alam yang amat dahsyat, ya, dan yang amat membinasakan. Ya, sebab itulah kalau kita baca dalam banyak-banyak ayat Quran, bila Allah Ta'ala bercakap tentang azab yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala akan menyebutkan yang sifat azab yang diturunkan itu, ia akan turun dengan secara mengejut dan dengan secara tiba-tiba dalam keadaan manusia tidak menyangka-nyangkakannya. Ya, ini banyak tempat dalam Quran, misalnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Allah Ta'ala sebut, apakah manusia itu merasa aman dan tenteram apabila Allah Ta'ala datangkan kepada mereka bala ketika waktu malam. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka bala di waktu malam, yang mana ketika malam itu mereka sedang dalam keadaan istirahat dan tidur. Maknanya kadang-kadang Allah boleh datangkan bala itu pada waktu malam hari, dikala manusia sedang rehat, sedang tidur, sedang berbaring dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh datangkan bala dan juga musibah itu. Ataupun juga kata Allah Ta'ala boleh datangkan musibah dan bala itu pada waktu awal pagi, duhan. Duhan ni pada waktu awal pagi, wahum yal'abun, ketika itu manusia pula dalam keadaan lalai. Kalau tadi manusia dalam keadaan rehat, ini manusia dalam keadaan lalai, alpa dan leka, yal'abun, maksudnya sedang berseronok, berbicara tentang dunia, mengajar tentang dunia dan sebagainya. Ketika itu Allah Ta'ala boleh mendatangkan azabnya kepada manusia yang kufur dan ingkar. Jadi maknanya pengajaran di sini nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala bila menurunkan azab, maka Allah Ta'ala berkuasa menurunkan azab itu dengan secara mengejut, dengan secara tiba-tiba, yang mana dengan mengejut dan tiba-tiba itu menyebabkan manusia tidak memiliki peluang, tidak memiliki kesempatan untuk mereka membela diri mereka, ataupun mereka menyelamatkan diri mereka, ataupun mereka ingin
bertaubat kepada Allah ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah Taala berpesan fastabiqul khairat, bersegeralah untuk beriman dan berbuat kebaikan, kerana manusia itu tidak mengetahui bilakah dalam episod usianya dan umurnya itu yang bakal menjelangnya, iaitu rintangan, fitnah dan halangan yang akan menjadi salah satu daripada asbab kepada asbab kematian, ya, yang menimpa seseorang itu, ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala ingatkan supaya selain daripada ingat azab Allah itu datang secara tiba-tiba, yang kedua yang datang secara tiba-tiba juga adalah kematian. Walaupun dalam ayat ni cerita tentang kiamat, tapi pengajaran dia, kiamat tu berlaku secara tiba-tiba, bala pun berlaku secara tiba-tiba, yang termasuk padanya juga adalah kematian, al-maut. Sebab itulah dalam hadis pun Nabi SAW ada menyebutkan bahawasanya badiru bil a'mal, bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum terjadi atau berlakunya kepada kamu beberapa perkara ini. Tentang beberapa perkara ini. Baik, apakah perkara itu yang disebutkan oleh Nabi SAW? Baik. Sama gatal mata saya. Makan belacan tadi. Okey, dalam hadis baginda kata badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datang kepada kamu 7 perkara. Ya, sebelum datang kepada kamu 7 perkara, maka bersegeralah kamu, bekejar-kejarlah kamu melakukan amal yang soleh. Yang pertama, sebab apa? Kalau dah berlaku 7 perkara ini, itu melambangkan dekatnya dunia ini dengan kemunculan Dajjal, ataupun dekatnya dunia ini dengan penghujung dan pengakhirannya. Sebab lepas Nabi sebut semua ujian-ujian itu, di hujung tu Nabi sebut akan keluarnya Dajjal dan akan berlakunya susah itu, tak lama sudah itu adalah hari kiamat, yakni tiupan sangkakala. Baik. So kalau kita tengok tanda-tanda ni berlaku, kita dah tak boleh tangguh-tangguh dah berbuat kebaikan, bahkan perlu menyegerakan dalam berbuat kebaikan. Yang pertama adalah faqran munsiyan. Ya, faqran munsiyan. Memberi maksud iaitu orang-orang fakir miskin, ya, orang-orang fakir miskin yang telah diabaikan atau yang telah ditinggalkan ataupun yang tidak dipedulikan. Maknanya akhir zaman nanti akan berlaku di mana orang-orang fakir miskin ni akan terabai, haknya tidak terjaga, haknya tidak terbela. Bahkan ramai juga orang-orang miskin yang kelak kemudiannya mereka akan menjadi orang yang paling kaya raya, yang memiliki aset, syarikat dan sebagainya, sehingga dia lupa diri yang dia dahulu daripada keluarga yang kaya. Itu kena segerakan. Yang kedua, ghinan mutriyan. Kamu akan tengok orang kaya yang melampaui batas. Hanya kamu akan tengok bagaimana orang kaya bila dia menguasai kekayaan dan ekonomi, maka dia akan melampaui batas. Macam mana dia akan tindas orang lain, ya, dia akan pergunakan orang lain, dia akan berbuat kezaliman, pembunuhan dan sebagainya kerana untuk memperluaskan kekuasaan, kedudukan dia dan sebagainya. Kemudian kamu tengok berlakunya maradan mufsidan. Kamu tengok berlakunya penyakit-penyakit yang mematikan, yang kita tak pernah dengar pun penyakit ni sebelum daripada umat-umat yang terdahulu. Tapi akan muncul penyakit-penyakit baru yang berbahaya, yang kronik, yang boleh membawa kepada maut dan kematian. Kemudian disebutkan adalah mautan mujhizan, iaitu kematian secara mengejut. Yang ni yang kita nak kaitkan ni. Bukan sekadar azab Allah saja datang mengejut, tetapi kematian juga boleh datang mengejut, ya, tanpa ada isyarat. Ya. Kematian tak perlu memberi tanda, tak perlu memberi isyarat. Ada setengah orang sebelum mati dia dapat tanda, dia dapat isyarat. Tapi ada setengah orang bila mati menimpa kepadanya,
tanpa didahului dengan isyarat dan tanda-tanda. Ya. Okay, kemudian kita lanjutkan pada ayat 50. Yang mana disebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey. Pada ayat ni pula Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut situasinya bila kiamat tu dah nak berlaku, bila kematian tu sudah pun mendatanginya secara mengejun, ketika itu dia baru nak buat wasiat. Nampak Allah guna perkataan tausiah. Baru dia nak buat wasiat, baru dia nak beriman, barulah dia nak beramal, ataupun nak meninggalkan wasiat supaya pada bahagian hartanya ke, ataupun dia nak tinggalkan wasiat supaya anak dan warisnya melakukan kebaikan untuknya ke, tapi dah terlambat, dah terlewat kerana bala ataupun kematian itu telah pun mendahului mereka. Telah pun mendahului mereka. Maknanya sehinggakan menyebabkan mereka tidak sempat untuk meninggalkan wasiat yang baik ataupun meninggalkan pengajaran yang baik ataupun contoh yang baik dan sebagainya, kerana mereka telah pun didahului dan didatangi dengan kematian ataupun azab yang datang secara tiba-tiba. Ya. Sekejap. Saya tak ambil air sekejap. Okey, baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita pada ayat ini Allah Ta'ala ingin menerangkan Allah Ta'ala ingin menerangkan iaitu keinginan manusia apabila telah pun mereka menyaksikan dengan kepala mata mereka akan azab Allah ataupun kematian. So ayat ni Allah menyampaikan pengajaran kepada kita iaitu apakah hajat dan keinginan manusia ketika mana telah pun datang kepada mereka itu kematian ataupun telah datang kepada mereka itu azab Allah. Ini kita boleh tengok dalam ayat Quran sendiri dan surah Ghafir. Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا. Disebutkan bahawasanya فَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya apabila mata mereka sudah pun menyaksikan, melihat, menatap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maknanya bila mereka dah nampak depan kepala mereka azab Allah yang hendak menimpa mereka. Maknanya dah nampak kiamat, dan nampak tiupan sangkakala dan sebagainya. Ketika itulah kata Allah yang pertama manusia menginginkan untuk beriman. Bila mereka tengok azab dan nak menimpa mereka, mereka kata amanna billahi wahdah. Kami nak beriman ya Allah. Kami nak masuk Islam ya Allah. Ini juga sama seperti yang Allah Ta'ala gambarkan sewaktu kematian yang hendak menimpa Fir'aun. Kalau kita tengok juga dalam surah Yunus, apabila Fir'aun itu telah pun hampir lemas, hatta idza adrakahul gharaq. Apabila Fir'aun itu hampir lemas, apa Fir'aun buat? Dia berkata, inni amantu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Dia berkata tidak ada Tuhan melainkan Tuhan kepada Bani Israel dan aku orang Islam. Ini menunjukkan
Bila azab tu Fir'aun dah nampak depan mata kepalanya, dua laut yang terbelah tu ingin bercantum, ketika itu ia ingin beriman. Ini benda yang pertama yang manusia ingin buat apabila azab ataupun kematian menghadapi mereka. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah taubat. Ini kita boleh lihat dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ. Jadi saya terlupa nak bagi ayatnya. Baik. Iaitu dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-18. Ya. Pada ayat yang ke-18. Baik, itu yang kedua. Maknanya bila manusia ni dah nampak azab Allah, dah nampak kematian, malaikat maut sudah pun datang, dia akan berkata, aku ingin mengucapkan astaghfirullah. Aku ingin bertaubat wa atubu ilaihi dan sebagainya lah. Maknanya dia baru nak insaf, dia baru nak sedar dan sebagainya. Yang ketiga, selepas iman, selepas taubat, apa lagi yang mereka inginkan? Iaitu Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-100. Pada ayat 99 dan ayat 100. Kata Allah Ta'ala, hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila telah pun datang kepada manusia itu kematian dan juga bala, azab dan sebagainya, lalu mereka akan berkata, ya Allah, kembalikanlah aku. Ya Allah, kembalikanlah aku. Kenapa? A'malu salihan. Aku ingin mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tangguhkan, yang dahulu aku tinggalkan, yang dahulu aku sia-siakan, yang dahulu aku reka-rekakan. Jadi dia nak perform balik. Dia nak buat balik amal yang terbaik yang dia telah abai, lalai, tinggal, ingkar ataupun yang telah dia salah buat kerana tidak mengikut panduan yang telah pun ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, apa yang diinginkan oleh manusia untuk melakukannya apabila ajalnya ataupun azab Allah telah pun mendekatinya atau hendak menimpanya. Apa lagi diminta? Dia minta untuk bersedekah. Amalan seterusnya apa dia? Sedekah. So beriman, kemudian taubat, kemudian amal soleh, kemudian sedekah. Okey, bukankah sedekah ni dah masuk dalam amal soleh? Ya, sedekah sebahagian daripada amal soleh. Tetapi dalam banyak-banyak amal soleh, yang paling manusia ingin fokuskan, yang dia rasa dia boleh selamat dengan dia berbuat benda itu adalah sedekah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun pada ayat 10, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Disebutkan nescaya akan aku bersedekah. Fa as-saddaq wa akum minas salih, dan aku ingin menjadi di kalangan orang-orang yang saleh. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ya, kalaulah mereka itu dah nampak saat kematian dan azab Allah, mereka ingin bersedekah. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sebut as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Alhamdulillah. Kerana sedekah itu dapat memadamkan dan dapat menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah mereka ingin melakukan sedekah. Ya. Okey, lagi apakah lagi amalan selain daripada amal soleh, selain daripada sedekah,
selain daripada bertaubat, selain daripada beriman. Yang juga manusia ingin lakukan adalah, iaitu yang kita baca ayat ni lah. Ya, yang kita baca ayat ini, iaitu yang kita baca ayat ini, iaitu tausiah. Ya, tausiah. Maknanya bila azab hendak menimpa manusia, ya, bila azab hendak menimpa manusia atau kematian hendak mendatangi manusia, ketika itulah mereka menginginkan untuk melakukan wasiat. Ya, kenapa mereka ingin melakukan wasiat? Ya, kerana dengan wasiat itulah mereka akan dapat memperolehi pahala selepas daripada kematian mereka. Maknanya kalau mereka tu sempat menulis wasiat atau membuat wasiat dan sebagainya, sehingga kan dengan berbuat wasiat itu mereka boleh mewasiatkan, misalnya contoh wasiat-wasiat yang baiklah, infakkan 1/3 daripada harta dia kepada jalan Allah ke, tapi tak boleh lebih 1/3 lah, ataupun kurang daripada 1/3, dia boleh buat wasiat, atau dia boleh buat wasiat berpesan kepada ahli keluarga dia, anak pinak dia supaya berbuat ketaatan dan sebagainya. Ya, maknanya kalau dia mampu untuk berbuat wasiat yang seperti itu, ya, nescaya mereka akan melakukan wasiat tersebut kerana mereka tahu pada wasiat itu boleh menjadi salah satu daripada asbab untuk mereka mendapat pahalanya selepas daripada kematian mereka melalui wasiat tersebut. Ya. Baik. Jap. Okay, contohnya, okey. Yang terakhir, yang manusia teringin buat, ya, selepas daripada beriman, bertaubat, kemudian beramal soleh, kemudian bersedekah, kemudian wasiat, yang ke last, yang terakhir, yang keenam. Ini Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 44. Surah Ibrahim ayat 44, Allah Ta'ala sebut, Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Yang antara yang manusia inginkan melakukannya bila azab Allah sudah pun mendekatinya, hendak menimpanya, ya, dan kematian sudah menghampirinya, adalah dia ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan di dalam hidupnya. Wa nattabi'ir rusul, dia akan ingin mengikut agama Allah, syariat Allah, dan yang seterusnya. Dia ingin untuk menjadi pengikut Rasul. Maknanya dalam arti kata yang lain, dia ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan. Mungkin masa hidup dia sebelum ni, dia menjadikan ikutan ataupun ikon dia itu adalah selain daripada Rasulullah SAW. Dan bila azab hendak menimpanya, kematian hendak menimpanya, dia pula ingin menjadi pengikut Rasul. Sebab apa? Sebab dia mengetahui dengan dia menjadi pengikut Rasul itu menjadi asbab untuk dia mendapatkan syafaat daripada Rasul-Rasul itu pada hari akhirat kelak. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada ayat 51. Mungkin kita akhiri sampai ayat 51. Pada ayat 51, selepas Allah Ta'ala sebut tentang apa yang diinginkan oleh manusia, tapi mereka tidak sempat untuk berbuat hal yang seperti itu, ya, Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Allah Ta'ala gambarkan masa hari kiamat. Okey, lepas dah habis cerita tentang
saat hari kiamat hendak berlaku, saat kematian hendak menimpa mereka, apa yang mereka ingin, apa yang mereka sesal. Sekarang ni Allah bawakan pula situasi apabila mereka berada di hari akhirat. Tadi dah habis dah. Tadi situasi ketika azab Allah nak timpa mereka ketika mereka nak mati. Sekarang ni situasi ketika mana mereka itu dikeluarkan daripada kubur. Maknanya situasi mahsyar. Ayat 51 ni dah masuk di dalam gambaran situasi ketika di padang mahsyar. Allah Ta'ala mensifatkan manusia tu apa dia? Al-ajdath. Tengok. Ya. Minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Allah panggil manusia itu dengan panggilan al-ajdath. Ya. Baik, kalau kita tengok yang dimaksudkan dengan ajdath ini adalah merujuk kepada kubur. Merujuk kepada kubur. Maknanya bila tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, mereka itu keluar daripada kubur mereka, pergi kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang silun. Maknanya dalam keadaan yang sangat pantas dan sangat cepat. Maknanya mereka akan keluar daripada kubur-kubur mereka itu dengan sangat cepat. Untuk mereka dihadapkan di hadapan Allah untuk dipersoalkan, dihitung dan dibalas. Okey. Pada ayat 51 ni, kita nak ambil pengajaran daripada perkataan al-ajdath yang memberi maksud kubur. Kenapa Allah tak guna perkataan kubur kat sini? Minal maqabir ke, ya? Tapi Allah guna perkataan ajdath. Kerana nak mengatakan kalau kubur tu dinamakan kubur sebab kita tutup lubang. Kan dah ada lahan, mayat dah ada kat dalam, kita tutup, namanya kubur. Tapi kalau ajdath, maknanya kubur tu dah terbongkar, maknanya dah tak ada penutup. Kalau kubur yang dah tak ada penutup, dipanggil ajdath. Kalau kubur yang dah ditutup lubang ni, dipanggil kubur lah. Okey, baik. Jadi dekat sini, kita nak fokus pengajaran dia pada perkataan al-ajdath. Sebab masa tiupan sangkakala yang kedua tu ditiupkan, manusia tu sudah pun mereka punya kubur sudah pun terbuka. Hanya tinggal mereka bangun saja daripada kubur tu dan berjalan dengan pantas untuk menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan masing-masing lah. Bergantung kepada amalan mereka. Okey, di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang iaitu bagaimana keadaan manusia pada saat mereka dibangkitkan keluar daripada kubur. Jadi kat sini pengajaran dia ada dua yang kita nak ambil. Yang pertama, setelah Allah ingatkan manusia tentang keinginan mereka bila menjelang saat nak mati atau azab Allah, kemudian Allah ingatkan kepada mereka bukan sekadar mereka menyesal ketika mana mereka hendak mati atau ditimpa azab Allah yang mereka tengok itu, tapi juga mereka akan melalui satu keadaan yang berat iaitu di alam barzakh. Al-ajdath ni tadi, di alam barzakh. Maknanya di alam barzakh itu mereka akan menempuhi satu kehidupan yang lebih berat, yang lebih dahsyat daripada kehidupan yang mereka lalui di dunia dahulu. Ya, ini yang Allah nak ingatkan kepada mereka sebelum tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, mereka akan melalui zaman berada, fasa mereka berada di alam barzakh, ya, berada di alam barzakh. Baik. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan, satu, Allah mengingatkan kita kepada alam barzakh supaya kita minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur dan fitnah kubur. Dua benda. Fitnah kubur dan azab kubur. Kalau fitnah kubur tu seperti himpitan kubur, soalan mungkar nakir, itu dinama kegelapan kubur,
kesempitan kubur, itu dinamakan fitnah kubur. Adapun azab kubur ni seperti pukulan malaikat, lubang neraka yang dibukakan pada kuburnya, ya, ataupun azab kubur itu juga merangkumi kepada azab-azab yang lain lah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai jenis azab itu melihat kepada dosa-dosa dia. Baik. So, itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak mengingatkan kepada kita pada ayat ini tentang bagaimana keadaan manusia sewaktu mereka dikeluarkan daripada kubur. Al-Ajdath ni tadi. Satu, nak ingatkan kepada kita, buat persediaan menghadapi alam barzah, bekalannya. Keduanya adalah mengingatkan kepada kita tentang apa yang disebutkan sebagai persediaan kita, keadaan manusia sewaktu manusia dibangkitkan keluar daripada kubur. Kalau kita tengok kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, keadaan manusia dikala mana mereka itu keluar daripada kubur, mereka itu dalam beberapa keadaan yang menghinakan. Jadi Allah suruh kita takut, fikirkan kedahsyatan. Bukan sekadar azab Allah yang membinasakan di dunia, tapi ini yang lebih dahsyat daripada apa yang manusia saksikan azab Allah di dunia. Iaitu bila mereka dibangkitkan di hari akhirat itu, keadaan suasana hiruk-piruk dia tu lebih dahsyat. Baik. Antaranya apa? Antaranya Allah Ta'ala sebut, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Manusia ni akan diberikan tanda kehinaan, yakni wajah mereka dijadikan hitam pekat, dan ubun-ubun dan kaki mereka akan direntap dan akan ditarik. Maknanya akan disentap ubun-ubun dan kaki mereka, akan direntap dan akan ditarik. Ya, itu satu keadaan. Keadaan yang kedua apa dia lagi? Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, iaitu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, mereka itu dibangkitkan dalam keadaan buta, pekak dan bisu. Wa yaumal qiyamati nahsyuruhum umyan wa bukman wa summa, dalam surah Kahfi. Dan mereka dibangunkan pada hari kiamat tu dalam keadaan buta, pekak dan bisu. Surah Al-Isra, minta maaf saya tersilap, Al-Isra. Kemudian ada yang Allah Ta'ala bangkitkan dia masa dia nak berjalan pergi ke mahsyar Allah tu dalam keadaan, dalam hadis sebut, wajahnya di lantai, di tanah, kakinya di atas. Sehingga Muaz bin Jabal kata, macam mana dia nak berjalan ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, kalaupun binatang seperti ular yang tak ada kaki pun, Allah boleh bagi dia kuasa berjalan dengan perut dia, Allah juga berkuasa menjadikan manusia itu berjalan dengan muka dia. Macam mana? Wallahu a'lam. Jadi di sini juga Allah mengingatkan kepada kita tentang kedahsyatan saat manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, ini juga salah satu daripada keadaan yang menakutkan yang perlu difikirkan oleh manusia, ya, untuk mereka berlindung daripada kedahsyatan tersebut. Ya, baik, itulah yang dapat kita kongsikan pada petang ini. InsyaAllah nanti di kemudiannya kita akan menyambung pada ayat 52 sebagai sambungan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.